Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Hari ni cikgu tak sempat nak buat kelas, jadi cikgu buat secara rakaman lah. Rakaman pun cikgu harap dapat membantu kita untuk belajar. Sebenarnya pembelajaran kita bermula hari ni dah. Lepas raya 2-3 hari baru ni dan sudah bercuti, hari ni maka kita bermula pula lah kelas kita. Jadi jangan galik lah. Cikgu harap belajar tetap belajar kerana peperiksaan akan tetap berlaku. Baik, tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan di bawah tajuk kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk dia. Lagu mana ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad ni? Kita nak tengok. Jadi suppose kala lah apabila kita nak membicarakan tentang isi, sebelum pada kita membicarakan isi, kita kena royak dulu berkaitan dengan latar belakang. Ataupun disebut sebagai pengenalan atau disebut sebagai pendahuluan. Bila kita nak menulis, mesti ada dua tu, iaitu pengenalan. Lagu mana pengenalan yang kita nyatakan? Iaitu kita nyatakan tentang latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia bermula? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berasal daripada keluarga Bani Hashim, iaitu satu keluarga yang sudah pada nama, sudah sahur sejak zaman Abdul Muttalib lagi. Awal lagi Rasulullah telah berjaya menyelesaikan pertikaian masalah peletakan semula Hajarul Aswad, dan berlaku perebutan dalam kalangan ketua-ketua kabilah di Mekah, di mana masing-masing mereka ini ingin meletakkan semula batu Hajarul Aswad. Masing-masing kabilah ingin menonjolkan kabilahnya masing-masing untuk meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut, dan hampir-hampir mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Dan atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah pun berjaya menyelesaikan masalah tersebut, iaitu dengan cara membentangkan kain serbai baginda, kemudian dia ambil batu Hajarul Aswad, diletakkan batu Hajarul Aswad itu atas kain tersebut, dan setiap ketua kabilah pegang pucuk kain tersebut dan bawa batu tersebut pada tempat asal. Jadi tidak timbullah masalah perbalahan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut. Begitu juga kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, Rasulullah telah dilantik sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Islam dan membawa masyarakat Islam Madinah meraih pelbagai kejayaan demi kejayaan. Dan kalau kita tengok sifat-sifat kenabian Rasulullah ini memang terdapat pada diri Rasulullah itu sendiri. Kita boleh tengok dari segi percakapan, baginda sentiasa bercakap benar, yang disebut sebagai siddiq, amanah, dan baginda menyampaikan wahyu, yakni tabligh. Kemudian baginda seorang yang bijaksana, iaitu fatanah, seorang yang berakhlak mulia, seorang yang lemah lembut, budi pekerti, penyabar, tolerans, dan semua himpunan sikap-sikap yang baik terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi latar belakang. Kemudian kita masuk isi. Kita nak tengok ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kepimpinan Rasulullah ni? Baik, yang pertama kita boleh lihat dari segi isi yang pertama di bawah tajuk kata kunci bersikap adil. Rasulullah ini memang bersikap adil. Seperti kata tadi, cikgu dah nyatakan bahawasanya Rasulullah telah menyelesaikan pertikaian mengenai perletakan batu Hajarul Aswad, dan sehinggalah batu Hajarul Aswad itu terletak pada tempat yang asalnya tanpa berlaku perbalahan dalam kalangan masyarakat Mekah itu sendiri. Kemudian kita boleh lihat adilnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah telah menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita, di mana pada sebelum kedatangan Rasulullah kita lihat bahawasanya kaum wanita ini hanya dijadikan sebagai hamba nafsu, hanya dijadikan sebagai barang mainan. Maknanya kaum wanita tidak ada nilai pada ketika itu. Dan pernah ketika wanita yang mengandung melalui satu kawasan, kita kata kedai kopi lah, duduk tak. Tiba-tiba lalu seorang wanita yang mengandung. Dia boleh main teka-teki. Teka dalam perut wanita tu, lelaki ke perempuan. Dia buat judi gitu. Setengah kata perempuan, setengah kata lelaki. Dia tangkap perempuan itu, dibelah perut. Dan dia ambil bayi dari perut itu untuk tengok lelaki ke perempuan. Jadi ada dia kalah, ada yang bersorok pokok dia. Sedangkan wanita tersebut dijadikan bahan mainan, dia mati dengan gitu je. Makna katanya wanita pada ketika itu tidak ada nilai dan harga diri. Tetapi bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memberi sikap adilnya kepada wanita,
bukan saja kaum wanita yang dewasa, tetapi juga Rasulullah telah menghapuskan amalan membunuh bayi perempuan. Pada ketika sebelum kedatangan Rasulullah, bayi perempuan ini dibunuh. Kenapa? Kerana dikatakan mendatangkan malu kepada keluarga. Maka mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Mereka sedih kalau dapat bayi perempuan. Begitulah zaman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di bawah kata kunci bersikap adil ni kita boleh lihat Rasulullah telah memperkenalkan satu sistem ekonomi yang menghapuskan segala bentuk penindasan, iaitu seperti riba, penipuan, timbang dan sukat yang tidak betul dan sebagainya. Maknanya segala bentuk ekonomi yang bercanggah dengan amalan Islam telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memberi sikap adil kepada pembeli dan juga penjual. Begitu juga Rasulullah telah menghapuskan amalan semangat asabiyah dalam kalangan masyarakat ketika itu, yang menjadi amalan mereka ini sangat taksub pada keluarga dia. Ini disebut sebagai asabiyah. Dan Rasulullah juga menghapuskan amalan diskriminasi antara kabilah. Jadi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menghapuskan semangat asabiyah yang sekian lama diamalkan oleh orang-orang Arab jahiliah. Itu dia di bawah kata kunci bersikap adil. Kita boleh lihat yang pertama cikgu sebut tadi, iaitu Rasulullah menyelesaikan masalah peletakan batu Hajarul Aswad tempat asal. Kemudian yang kedua, kita boleh lihat bahawasanya Rasulullah telah menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita dengan membasmi penghapusan amalan membunuh bayi-bayi perempuan dan menjadikan perempuan itu sebagai hamba dan mainan. Kemudian dalam bidang sistem ekonomi, Rasulullah juga telah menghapuskan segala bentuk penindasan ekonomi seperti riba, penipuan dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah telah menghapuskan semangat asabiyah, iaitu berpuak-puak dalam kalangan orang Arab, sehinggalah Rasulullah menyatukan umat yang disebut sebagai persaudaraan Islam. Ini di bawah kata kunci bersikap adil. Kemudian yang kedua, ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk di bawah kata kunci bersikap berani. Baik, kalau kita tengok ciri kepimpinan Rasulullah ini, baginda sendiri sebenarnya adalah seorang yang sangat berani. Ini terbukti apabila Rasulullah sendiri telah mengikuti ekspedisi dan mengetuai ekspedisi peperangan. Setiap kali peperangan Rasulullah ikuti. Tidak kata dia duduk belakang, dia mengarah kaum tentera dia bergerak. Tetapi Rasulullah telah dengan sendiri menjadi angkatan perang dalam setiap kali misi peperangan. Contohnya dalam perang Badar, Rasulullah sendiri turun berperang dalam perang Badar. Begitu juga dengan perang Uhud, Rasulullah juga telah sama-sama berjuang dengan tentera-tentera Islam, berperang menentang tentera Quraisy. Begitu juga kita tengok dalam perang Khandaq dan juga perang Tabuk dan serta perang-perang yang lain, Rasulullah SAW sentiasa ikut serta bersama dengan tentera-tentera Islam, berperang, berjihad. Bukanlah dia hanya sebagai pengarah dan tentera-tentera lain berperang, tapi Rasulullah terlibat sama dalam setiap siri peperangan. Satu lagi sifat berani Rasulullah kita boleh lihat, iaitu dengan cara Rasulullah sendiri menanamkan semangat jihad dalam perjalanan untuk pergi berperang, walaupun mempunyai bilangan tentera yang sedikit berbanding dengan tentera-tentera musuh. Contoh macam ketika perang Badar dan perang Khandaq. Tetapi atas keberanian, Rasulullah telah menanamkan sikap semangat berani pada tentera-tentera Islam, sehinggalah kita lihat beberapa siri peperangan telah dimenangi oleh orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, kita boleh lihat ciri kepimpinan Rasulullah SAW ialah di bawah kata kunci bijak. Rasulullah adalah seorang yang bijak. Bagaimana kita katakan Rasulullah sebagai seorang yang bijak? Iaitu bijak dalam merencanakan setiap pembaharuan yang nak dilakukan. Contohnya, Rasulullah telah merencanakan perlembagaan Madinah, yang di dalam perlembagaan Madinah tersebut merangkumi semua aspek dan mencakupi semua kaum. Kalau kita belajar, nanti kita akan belajar insya-Allah berkaitan dengan perlembagaan Madinah. Apa itu perlembagaan Madinah? Apa dia yang terkandung dalam perlembagaan Madinah ini? Selain daripada itu, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh lihat di mana Rasulullah telah merencanakan strategi peperangan bagi mengatasi ancaman-ancaman musuh. Contohnya kita kata menggunakan taktik-taktik peperangan seperti menguasai tempat strategik dalam peperangan Badar contohnya.
Dan perang Badar Rasulullah mengarahkan tentera-tenteranya menguasai tempat-tempat strategik. Ini sebenarnya satu tindakan bijak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika perang Uhud. Perang Uhud juga Rasulullah telah mengarahkan tentera-tentera pemanah berada di atas bukit Uhud. Sebab itu pada peringkat awal kita lihat perang Uhud seseolah dimenangi oleh orang Islam. Tetapi bila mana tentera Islam mengingkari arahan Rasulullah supaya jangan turun daripada bukit Uhud, tetapi tidak didengari oleh tentera-tentera pemanah, maka dia turun juga. Sebab itulah perang Uhud itu kita lihat bahawasanya tentera Islam mengalami kekalahan. Sebenarnya dari segi strategi Rasulullah SAW memang Rasulullah dah nampak. Sebab Rasulullah ni seorang yang bijak, dia nampak suruh tentera pemanah berada atas bukit. Tapi sayangnya disiplin tentera pemanah pada ketika itu, dia ada melihat tentera-tentera Quraisy ini dah berundur, maka dia pun turun. Rupa-rupanya tentera Quraisy ini pergi ke belakang bukit dan mengambil tempat tentera pemanah di atas bukit, menyebabkan orang Islam mengalami kekalahan. Jadi inilah kita lihat bahawasanya bagaimana Rasulullah sendiri seorang yang bijak dalam merencanakan setiap perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Macam kita kata tadi, iaitu perlembagaan Madinah, strategi peperangan, bagaimana Rasulullah menyusun setiap pergerakan sehingga kan Islam ini dihormati. Kemudian yang keempat, ciri kepimpinan Rasulullah ialah berpandangan jauh. Lagu mana kita katakan Rasulullah ini berpandangan jauh? Sebagai contoh kita katakan bahawasanya Rasulullah telah menerima syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian Hudaybiyah. Orang lain tak nampak berlaku, tapi Rasulullah nampak. Lagu mana yang sebenarnya lepas pada ni akan berlaku. Jadi Rasulullah dah boleh baca. Bersetuju dengan satu fasal itu menghantar semula orang-orang Mekah yang berhijrah tanpa kebenaran wali mereka. Mana orang yang nak pergi ke Mekah yang tidak mendapat kebenaran penjaga dia hendak hantar balik. Rasulullah bersetuju dengan itu. Pasal apa? Pasal Rasulullah dah nampak. Bila hantar balik tu, bila dia berada di Madinah, kemudian hantar balik, orang ni boleh berdakwah pula kepada masyarakat Mekah. Merencanakan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini bijak, Rasulullah ini berpandangan jauh. Jadi berpandangan jauh ini kita boleh lihat dalam isi-isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kelima, bersifat tegas. Baik, Rasulullah ini adalah seorang yang bersikap tegas. Bagaimana kita katakan Rasulullah sebagai seorang yang bersikap tegas? Ini kita boleh lihat dari segi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjatuhkan hukuman yang sewajarnya terhadap kaum Yahudi yang telah mengkhianati piagam Madinah. Sebab piagam Madinah ini perlu dihormati, tak kira dia orang Islam ke, orang bukan Islam ke, selagi dia berada di Madinah sebagai penduduk Madinah, dia hendaklah menghormati atau mentaati piagam Madinah yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau piagam Madinah ni kita kata macam perlembagaan kita lah. Jadi dalam satu peristiwa di mana Bani Qainuqa telah diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Kerana telah memperlekehkan kemenangan tentera Islam dalam perang Badar. Dan satu lagi peristiwa di mana Bani Qainuqa ini telah menjatuhkan maruah seorang wanita Islam. Maka Rasulullah mengambil sikap untuk menghalau orang Yahudi ini daripada Madinah kerana tidak menghormati perlembagaan Madinah ataupun piagam Madinah. Satu lagi peristiwa di mana kita lihat Bani Nadir juga telah diusir kerana merancang satu siri pembunuhan, iaitu dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka Bani Nadir ini juga dihalau kerana tidak menghormati piagam Madinah. Dan satu lagi Bani Quraizah juga diusir, dihambak, dihalau kerana bersekongkol dengan tentera-tentera Ahzab untuk menentang Islam, menyerang Madinah. Kita lihat bahawasanya di sini Rasulullah adalah seorang yang tegas dan tanpa teragak-agak mengambil tindakan. Kemudian yang keenam, ciri kepimpinan Rasulullah ialah mahir berpolitik ataupun kita kata bijak bersiasah ataupun bijak berpolitik. Ini kita boleh lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada bermulanya siri perjanjian Aqabah, iaitu perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2, benda-benda Islam yang ditanam oleh Rasulullah untuk bergerak ke Madinah, agar satu masa nanti Rasulullah mudah untuk pergi berhijrah
ke Madinah. Pasal apa? Sudah ada foundation, sudah ada tapak Islam di Madinah. Ini merupakan satu kebijakan Rasulullah dalam berpolitik. Satu lagi contoh kita boleh lihat, iaitu Rasulullah telah menggubal piagam Madinah yang bersumberkan wahyu dan juga norma-norma masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarak. Terdapat 47 fasal terkandung dalam piagam Madinah dan dipersetujui oleh masyarakat tanpa mengira agama. Ini hebat benar lah Rasulullah buat piagam Madinah. Perlembagaan lah, perlembagaan negara kalau kita learn ni. Selain daripada itu, kebijaksanaan Rasulullah dalam berpolitik ini ialah, iaitu Rasulullah telah mengasaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Bukan sahaja mengukuhkan negara Islam, tetapi juga melalui penghantaran utusan ke negara-negara luar untuk menyebarkan agama Islam dengan lebih luas, sama ada di dalam negara ataupun di luar semenanjung tanah Arab itu sendiri. Inilah kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam berpolitik. Kemudian yang ketujuh, kita boleh lihat sifat ciri-ciri kepimpinan Rasulullah ialah cekal dan juga sabar. Dan kita tahulah dalam menjalankan dakwah ini Rasulullah sentiasa menghadapi cabaran yang hebat daripada kaum Quraisy, terutama sekali di Mekah. Tetapi tetap tegar mempertahankan akidah Islam walaupun menghadapi cabaran serta halangan, sama ada dalam bentuk penderaan fizikal, penderaan psikologi ataupun dari segi keuangan, diboikot oleh penduduk Mekah. Dan Rasulullah tidak berputus asa walaupun misi dakwah Rasulullah pergi ke Taif mengalami kegagalan dan juga kebuntuan, di mana masyarakat Taif tidak menerima Rasulullah, malah dihina dan dibaling batu sebagainya, sehingga Rasulullah sendiri berdarah. Kegagalan ini tidak menjadikan satu semangat Rasulullah itu luntur, tetapi semangat Rasulullah semakin bertambah, cekalnya dengan sabarnya. Jadi kesabaran baginda ini meninggalkan impak yang positif apabila wakil kaum Aus dan juga Khazraj menemui baginda untuk menyatakan pengislaman dan memeterai perjanjian Aqabah dan menjemput baginda berhijrah ke Madinah. Maknanya tidak ada rasa kecewa. Rasulullah tetap cekal dan juga sabar mengharungi kata-kata nista, mengharungi balingan-balingan batu sehingga Rasulullah berdarah dan sebagainya. Rasulullah cekal dan sabar sehinggalah dakwah Rasulullah berjaya. Kemudian yang terakhir sekali ialah kita boleh lihat tentang toleransi. Rasulullah ni seorang yang sedia memaafkan, seorang yang bertoleransi, bertolak ansur. Walaupun golongan-golongan Quraisy sentiasa mengkhianati Islam dan Rasulullah, Rasulullah sedia memaafkan golongan Quraisy yang selama ini mengkhianati perjuangan Islam, yang mengkhianati sehingga ke peringkat nak membunuh Rasulullah. Contohnya dalam tawanan Perang Badar, di mana Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman bunuh kepada mereka yang ditangkap dan ditawan. Sebaliknya baginda menetapkan supaya memberi pilihan untuk mengajar kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai sebagai syarat untuk menebus diri. Begitu juga kita boleh lihat Rasulullah memperkenalkan etika peperangan, bukan sekadar menggambarkan sikap tentera Islam yang berdisiplin, malah menolak tanggapan bahawa tentera Islam berperang berdasarkan dendam dan mementingkan habuan dunia. Dan satu lagi, Rasulullah mengamalkan musyawarah dalam pemerintahan, mengelakkan rasa tidak puas hati dalam kalangan warga Madinah. Jadi Rasulullah ni seorang yang sangat bertoleransi, seorang yang sangat bertolak ansur dan sebagainya. Jadi kita sebagai penutup dapatlah kita katakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah dianggap seorang sejarawan Islam dan juga sebagai seorang negarawan yang unggul. Dengan kejayaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik, pemimpin masyarakat, perancang ekonomi, panglima tentera, ketua hakim dan menjadi role model dalam pembentukan institusi keluarga Islam, kepimpinan agama dan juga penaung kegiatan keilmuan. Jadi kita nampak situ bahawasanya peranan Rasulullah SAW, dan kita tengoklah ciri-ciri kepimpinan Rasulullah ini sangat-sangat. Rasulullah adalah seorang yang sangat boleh kita jadikan sebagai role model kepada kita sebagai
seorang Islam. Dia cukup sekarang itu dulu. Cikgu rasa insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri pengajian kita yang lain. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.